Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang saya muliakan para penonton di Facebook Masjid Al-Istighfar yang dikasihi, para jemaah lagi dirindui, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi panjangkan umur kita sehingga saat ini untuk kita bertemu pada ruang di Facebook online dan kita dapat peluang untuk melakukan kebaikan, memperbaiki keadaan kita, situasi kita, dan mudah-mudahan dengan panjangnya umur kita bertambahlah ketaatan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan saya mohon pada Allah agar dipermudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, pada hari ini tazkirah ringkas berkenaan dengan Nabi SAW dengan hashtag Masjid Istighfar. Temanya adalah hashtag Selawat for Life. Selawat for Life, di mana kami ingin mengajak anda sekalian untuk sama-sama kita memperbiasakan lidah kita dengan dibasahi dengan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan selawat mengundang banyak keberkatan dalam kehidupan kita. Semoga dengan selawat ke atas Nabi dapat menjadikan jiwa, hati, minda kita tenteram. Semoga dengan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW kita dikabulkan segala hajat dan permintaan, kerana selawat itu mengandungi banyak sekali rahsia dan kelebihan-kelebihannya. Seperti mana perkongsian saya pada hari pertama bulan Rabiul Awal tentang kelebihan dan kepentingan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, suka cerita ingin saya juga sambung topik berkenaan dengan selawat juga, di mana kita tahu secara dasarnya selawat ini adalah satu perintah daripada langit, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dalam surah Al-Ahzab, firman Allah ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kepadanya, selawatlah ke atasnya, serta ucapkan salam yang sebaik-baik ucapan, dengan sebaik-baik ucapan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi mungkin kita tertanya bagaimana kita berselawat ke atas Nabi. Di sini pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Kaifa nusalli 'alaika?" Wahai Rasulullah, bagaimana kami berselawat ke atasmu? Kata Nabi, "Qulu," katakanlah selawat kamu macam ni, "Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid." Inilah rangkap selawat yang paling afdal, iaitu selawat yang dipanggil sebagai selawat Ibrahimiyah. Kenapa selawat Ibrahimiyah? Kerana di dalamnya disertakan sekali Abul Anbiya, bapa bagi para nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita kaji jalur nasab baginda Nabi Muhammad SAW, sambung kepada sampailah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, sampailah bin Adnan, dan sampai atas kalau kita tengok jalur nasabnya sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi inilah lafaz ataupun sirah yang diajarkan kepada kita semua, lafaz selawat yang afdal, iaitu selawat Ibrahimiyah, yang ditanyakan oleh para sahabat.
Tetapi tuan-tuan puan-puan yang dikasih sekalian, tentu sekali kita perasan terdapat lafaz-lafaz, bentuk-bentuk selawat yang lain yang banyak yang kita dah dengar. Saya yakin mesti ada yang dah dengar selawat-selawat yang banyak. Contohnya selawat Asy-Syifa, selawat Munjiyah, selawat Al-Fatih, selawat Nariyah, jadi selawat Badariyah. Jadi ada banyak-banyak selawat ni. Macam mana Ustaz? Apakah boleh kita selawat dengan rangkap-rangkap yang lain tadi tu, selain daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, di sini saya ingin kongsikan sedikit tentang hukum lah. Yang pertama, ulama bersepakat bahawa paling kurang lafaz selawat yang diterima adalah Allahumma salli ala Muhammad, itu saja. Ya, boleh kan? Hanya berapa perkataan saja. Allahumma salli ala Muhammad. 4 sahaja perkataan. Ya Allah, wahai Tuhanku, selawatlah ke atas Nabi Muhammad. Itu je. Itu lafaz paling pendek yang boleh diterima. Ataupun sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, kalau setiap kali disebut nama Nabi Muhammad, hendaklah kita berselawat ke atasnya, sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh cakap sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang paling ringkas yang boleh diterima selawat Nabi. Ya. Oleh kerana ulama bersepakat bahawa itu adalah lafaz yang boleh diterima, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajarkan, yang ditanya oleh seorang sahabat tadi, selawat Ibrahimiyah, menunjukkan di situ ada juga lafaz-lafaz lain yang diterima. Ya. Baik. Selawat ke atas Nabi dan ahli keluarganya. Kalau kita nak tambah ahli keluarganya, wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad ni siapa? Ahlul baitnya lah. Ahlul baitnya siapa? Ahlul baitnya adalah isteri-isteri baginda, anak-anak baginda, menantu baginda. Kalau kita nak perluaskan skop, kerana perkataan istilah Ahlul Bait ni ada banyak pendapat ulama. Dia bukan satu sahaja. Ada sampai ulama memperluaskan istilah Ahlul Bait ni adalah ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau nak ikut istilah ulama ini, maka kita semua insya-Allah tergolong dalam umat Nabi, dan kita semua ahli Muhammad SAW dapat selawat, dapat doa. Setiap kali umat Islam kalau berselawat wa ala ali Muhammad, maka kita pun dapat. Subhanallah, dia mengikut takrifan beberapa ulama. Takrifan yang kita tahu, yang popular, yang masyhur adalah ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang terdiri daripada di kalangan ahli keluarga, kaum kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah isteri-isteri baginda, iaitu Ummahatul Mukminin. Okey. Kemudian boleh tak kita tambah lagi lafaz Allahumma salli ala sayyidina, tambah sayyidina. Sayyidina tu maksudnya penghulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini lebih kepada bab adab kepada junjungan Nabi. Seolah-olah kita tak panggil dengan nama dia, tapi kita tambah dengan title di depannya. Kerana Rasulullah memang diberikan gelaran Sayyid. Kata Nabi SAW, ana Sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu bagi semua manusia ni, semua anak Adam. Akulah penghulu dia. Ana Sayyid walad Adam wala fakhr. Dan aku tak rasa aku tak takabur. Wa biyadi liwa'il hamdi, dan aku akan diberikan liwa'ul hamd, iaitu satu bendera alhamd. So Nabi SAW tu diberikan kemuliaan, walaupun diutuskan Nabi terakhir, akhir zaman, dialah Nabi yang terakhir, tetapi diberikan kemuliaan, dialah orang yang pertama membuka pintu syurga di akhirat nanti, dan beliaulah, bagindalah yang pertama akan memasuki syurga dengan liwa'ul hamd. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diberikan kemuliaan, walaupun yang terakhir hidup di dunia.
tetapi yang terawal sekali masuk ke dalam syurga kelak pada hari akhirat insya-Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima, yang mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita boleh selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat kelebihannya seperti mana tazkirah saya lepas, satu selawat kita akan dibalas dengan 10 selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan doakan untuk kita. Satu je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka akan dibalas balik 10 selawat ke atas kita. Selawat Allah kepada kita adalah doa rahmat dan pemeliharaan Allah. Kalau kita selawat 100 kali satu hari, maka 1000 lah dapat doa daripada Allah. Masya Allah, ya. Jadi inilah kelebihan umat Nabi. Bukan itu sahaja ganjaran yang kita nak, tapi kita nak connection dengan Nabi. Kita nak ada ikatan kerohanian dengan Nabi Muhammad SAW. Kita nak itu sebagai siraman air yang akan menyuburi perasaan cinta dan kasih dan rindu kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu cinta? Kerana cinta ini perlu untuk senang untuk kita nak buat tugas-tugas yang disuruh Nabi. Ada kala orang buat tugas bukan pasal apa? Pasal terpaksa, pasal kewajipan. Tapi kalau Islam wajibkan kita, Nabi perintahkan kita buat sesuatu, maka kita turuti perintah tersebut kerana kita sayang dia. Dan kita sayang dia, it's another level. Dan cinta juga sebagai salah satu daripada sebab punca untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah dan dihimpunkan bersama Nabi. Seorang sahabat datang tanya kepada Nabi, mata sa'ah wahai Rasulullah, bila hari kiamat? Maka Rasulullah jawab balik, bima adatta, apa yang kau telah persiapkan? Maka kata sahabat tadi, aku tak adalah banyak-banyak solat ataupun puasa, melainkan aku cinta Allah dan Rasul. Maka jawab baginda Nabi, anta ma'aman ahbabta, kau bersama siapa yang kau cintai nanti di akhirat. Kalau dalam hati kita penuh cinta dengan Allah dan Rasul, dengan para sahabatnya, dengan orang yang kita cinta, orang mukminin, orang Islam, maka kita akan bersama mereka di syurga. Mudah-mudahan inilah jadi sebab Allah angkat darjat kita di syurga nanti. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bila meriwayatkan hadis ini, bila mendengar hadis ini, beliau merasa sangat gembira. Dia kata apa? Aku rasa sangat gembira. Dan mulai pada hari ini, aku pastikan aku akan bersama Rasulullah, aku bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar di dalam syurga. Kalaupun aku tak dapat sama darjat mereka, sekurang-kurangnya dengan perasaan cinta ni dapat menaikkan aku bersama-sama mereka. Subhanallah, itulah harapan kita juga. Kita bukanlah ini, tengok sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik berbanding dengan kita yang lagilah jauh antara langit dan bumi. Tentu sekali kita cari sebab-sebab, bahan-bahan untuk nak bersama Rasulullah di dalam syurga. Juga dalam sebuah hadis Nabi kata, orang yang paling dekat dengan aku di syurga ialah orang yang banyak selawat kepada aku dan orang yang indah akhlaknya. Jadi nak bersama Rasulullah di syurga, yang pertama indah akhlak, yang kedua kena banyak selawat ke atas Nabi. Nanti dapat syafaat insya-Allah. Baik, kembali kepada soalan saya tadi. Jadi boleh tak kita selawat dengan lafaz-lafaz yang lain? Contohnya selawat Al-Fatih. Hari ini saya nak kongsi tentang selawat Al-Fatih. Boleh tak kita selawat, contohnya selawat Al-Fatih? Selawat Al-Fatih itu apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Fatih lima ughliq, Al-Fatih lima ughliq, wal khatim lima sabaq, nasrul haqqi bil haqqi, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jadi boleh tak kita berselawat dengan lafaz tadi? Jawapannya tuan-tuan, boleh. Kalau tak boleh, siang-siang selawat tu semua dah tak adalah, tak sampai kepada kita. Tapi ulama-ulama ini telah mengizinkan atau mengharuskan untuk kita beramal dengan selawat-selawat sedemikian. Kenapa? Sebab asal perintah selawat itu adalah selawat ke atas Nabi. Selawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka selawat ke atasnya. Dan selawat itu kata ulama adalah satu ibadah dan dia adalah satu doa. Okey, satu doa. Kenapa doa? Kerana lafaz dia bermula dengan Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammad. Mana-mana selawat pun start dengan tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat ke atas Sayyidina Muhammad. Bukan selawat dekat orang lain, tapi selawat dekat dia. Jadi lengkap selepas tu yang penting. Sayyidina Muhammad Rasulullah yang siapa? Maka lepas selawat itulah yang akan menyebabkan banyak lafaz. Al-Khatimi lima, sebab kalau kita nak pergi selawat Al-Fatih ni. Al-Fatih, Al-Khatim iaitu penghulu bagi Nabi-Nabi yang sebelumnya. Okay? Jadi boleh ke tak? Boleh, kerana asalnya dah ada daripada Al-Quran, dan perintah selawat juga telah ada establish di dalam sunnah. Habis bagaimana dengan selawat Ibrahimiyah tadi yang sahabat tanya? Jadi di sinilah peranan ulama usuliyin. Ulama usuliyin adalah mereka yang ada tools, ada kemahiran di dalam nak mengeluarkan hukum. Jadi mereka melihat, ya, contohnya selawat Ibrahimiyah, riwayat tadi. Sahabat tanya, Rasulullah, bagaimana kita nak selawat ke atas engkau? Maka Rasulullah kata, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selawat Ibrahimiyah tadi kan. Maka apakah itu membawa maksud selawat-selawat yang lain tidak boleh? Apakah maksud Rasulullah itu hanya itu sahaja yang harus dilakukan oleh umatnya? Apakah itu sahaja jenis selawat yang diterima? Kalau jenis itu sahaja yang diterima, tentu sekali selawat yang tadi basic Allahumma shalli ala Muhammad dah tak boleh pakai. Jadi bismillah ulama usuliyin bertanyakan. Jadi mereka bertanya dan mereka meneroka, mengkaji apakah dibolehkan. Ternyata dibolehkan kerana pada zaman Nabi SAW, lafaz talbiyah yang diajar oleh Nabi sewaktu haji dan umrah, apa dia tuan-tuan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lafaz ini adalah warid. Maksudnya memang datang daripada Nabi, diajarkan kepada para sahabatnya. Tetapi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, di sini juga dalam riwayat Muslim, dan memang dilakukan sendiri oleh seorang sahabat, Ibn Umar radhiyallahu anhu, dan di hadapan baginda Nabi, talbiyah tu ditambah. Kadang-kadang di-create sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi ajar tadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tetapi diriwayatkan dalam Muslim, Ibn Umar radhiyallahu anhu dia talbiyah dengan ditambah, selain berlafaz tadi ditambah labbaika wa sa'daika wal khaira bi yadika war rughba ilaika wal amal. Ditambah lagi. Maka Rasulullah tidak menyanggahinya. Kalau salah, Rasulullah dah tegur, kenapa engkau ni tambah-tambah, aku tak ajar lafaz ini. Tetapi macam mana boleh lafaz ini terima? Kerana lafaz ini dalam lingkungan tauhid, sedang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tambah, dia extend apa yang diajar oleh Nabi, dia tambah extension of what Nabi dah ajar, dia tambah labbaika wa sa'daika wal khaira bi yadayka war rughba ilaika wal amal. Ini semua memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kira bila Allah Subhanahu Wa Taala menjemput semua umat Islam untuk pergi haji, inilah jawapan kita kan, labbaika. Labbaika tu maknanya aku turuti atau aku sahut seruanmu Tuhan. So pujilah maksud Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang itu, Tuhan ni, semua tu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu sahabat tuan, ada sahabat lain juga. Contohnya seperti Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu juga riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, dia tambah labbaika haqqan, labbaika hujjan haqqan ta'abbudan wa riqqan, labbaika hujjan haqqan ta'abbudan wa riqqan. Ini semua tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi terima. Sekarang persoalan lain Ustaz, itu Nabi ada, Nabi bolehlah berikan approval. Kalau salah Nabi betulkan. Jadi selepas zaman Nabi dah tak ada, siapa yang nak kasih approval ini? Jadi di sini juga kita lihat bagaimana sahabat-sahabat pun faham. Selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diwariskan Nabi itu adalah ilmu kepada para sahabat. Ilmu bukan sahaja berbentuk data, berbentuk statik, tetapi ilmu bagaimana nak berfikir, bagaimana nak istinbat hukum, inilah yang dikeluarkan oleh para sahabat. Dan ini mandat diberikan sendiri oleh baginda Nabi.
alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian wahai umat berpegang dengan sunnah itu yang ditinggalkan oleh khulafa ar-rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Jadi dan sahabat-sahabat ini meninggalkan sunnah yang baik. Apakah sunnahnya? Sunnahnya adalah seperti sahabat pernah berbincang untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya solat tarawih. Dulu Nabi tak pernah tambah lebih daripada 11 rakaat. Dalam satu riwayat daripada Aisyah kata Rasulullah bila usia waktu Ramadan solat malam, la yazidu ala 11 rakaat, qal tidak tambah pun 11 rakaat. Tapi kenapa Sayyidina Umar tambah 20 rakaat? Kerana Sayyidina Umar faham cara istinbat hukum ni tak salah untuk nak tambah ibadah sunnah tarawih itu, kerana memang ada asalnya untuk digalakkan al-ikthar ala ta'ah, kan, ditambahkan ibadah sunnah tu boleh tambah tanpa ada bilangan yang tertentu dan khusus. Jadi begitu juga para sahabat faham, Rasulullah izinkan aku untuk extendkan lafaz talbiyah tadi. Itu juga lafaz sami Allahu liman hamidah, seorang sahabat tambah di hadapan Nabi, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rasulullah izinkan. Itu juga Sayyidina Bilal bin Rabah, yang di mana Rasulullah tak ajarkan waktu tu solat sunat wuduk, maka Bilal bin Rabah kata, aku setiap kali wuduk mesti aku solat apa sahaja solat yang ada untuk aku solat, sama solat sunat atau solat wajib. Maka ulama kata ni kemungkinan juga nama dia solat sunat wuduk. Ya, sebab tu ada istilah solat sunat wuduk. Maka Rasulullah kata, Bilal, inilah Bilal yang menyebabkan engkau ni dijamin tempat engkau di dalam syurga. Ya. Jadi tuan-tuan, balik kepada soalan kita, lafaz selawat ini bukanlah lafaz-lafaz yang direka suka-suka, tapi direka oleh para ulama kita dan diamalkan mereka. Rangkap yang mereka rangkapkan tentulah first sekali adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian siapa? Al-Fatih lima ughliq. Okey, saya kongsikan di sini selawat Al-Fatih sebagai topik kita pada ni. 22 minit barulah sentuh topik Jadi selawat Al-Fatih lah. Ini ada banyak lagi selawat, saya pilih selawat Al-Fatih untuk perkongsian saya. Jadi selawat Al-Fatih ini sangat istimewa. Sebelum saya mulakan, saya nak kongsilah sejarahnya. Dikatakan selawat ini sampai kepada seorang alim, wali Allah, sampai darjah al-qutub lah, Sayyid Muhammad Syamsuddin bin Abdul Hasan al-Bakri radhiyallahu anhu, yang dikatakan mendapat ilham kurniaan setelah bermunajat pada Allah SWT selama 18 tahun di Makkah. Selawat ini juga disebut penghulu segala selawat kerana mengandung rahsia segala selawat dan rahsia zikir dan nama Allah yang Maha Agung. Al-Fatih. Ya. Alhamdulillah, ini adalah satu ijtihad seorang alim dan seorang wali. Jadi rangkap ini dikatakan sampai kepada dia. Okey, apakah rangkap selawat Al-Fatih inilah sirah ni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq. Ya Allah, berkatilah restu dan berikan kesejahteraan dan keberkatan kepada junjungan kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq, yang dengannya dapat membuka sesuatu yang terkunci. Kadang-kadang ada yang terkunci, banyak rahsia-rahsia Allah yang terkunci daripada kita. Rahsia Allah tu apa Ustaz? Ini bukan ajaib cerita apa-apa, tidak, ilmu Allah lah, banyak ilmu Allah tu luas. Macam apa kunci dia? Kunci dia adalah ilmu juga. Kunci dia dengan apa? Kunci dengan taqwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kunci dia dengan apa? Dengan selawat ini. Kunci dia dengan Sayyidina Muhammad, dengan kita berpegang dengan sunnah Nabi, cinta Nabi, maka Allah akan kurniakan pembukaan kepada kita. Kalau istilah para arifin, orang yang mengenali Allah, ataupun as-salikin, yang mencari Allah dalam jalan ini, adalah al-futuh. Jadi setiap pagi di madrasah-madrasah kita selalu baca
Allah maftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami futuhal arifin, pembukaan di mana orang-orang al-arifin dapat. Al-arifin ni, tahu tak, al-arifin ni adalah mereka yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Al-arifin, bila mereka mengenal Allah di kalangan wali-wali Allah, maka diberikan futuh. Futuh itu ialah pembukaan yang tidak dapat diberikan kepada orang-orang biasa yang tidak mencari Allah, tidak bermujahadah, tidak melawan nafsu dan sebagainya. Jadi kita minta Allah maftah alaina futuhal arifin, wafaqihna fid din, wa'allimna at-ta'wil, wahdina ila sawa'is sabil. Al-Fatih. Al-Fatih 5 huruf. Jadi kita minta, ya Allah, dengan selawat ini, bukakanlah apa-apa yang terkunci untuk aku, rezeki ke, ilmu ke, keberkatan ke, rahmat ke, apa sahajalah, rahsia ni banyak. Ini dalam Al-Quran Allah SWT kata apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'. Lafatahna digunakan perkataan fataha, itu buka. Kata Allah SWT, kalaulah penduduk kampung semua ni, ataupun penduduk bumi, lau anna ahlal qura amanu, beriman, wattaqaw, dan bertakwa pada Allah SWT. Dua syarat untuk kita nak dibukakan pintu langit. Yang pertama beriman, dan yang kedua takwa. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama', maka akan dibukakan, akan kami, yakni Allah, bukakan barakatin minas sama', bukan satu barakah, tapi barakatin digunakan in plural form, banyak barakah minas sama', pintu-pintu langit, untuk dikurniakan keberkatan ke atas kita, kepada komuniti, kepada masyarakat. Masya Allah. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Dan juga rahsianya juga, kuncinya adalah dengan berselawat melalui Nabi Muhammad SAW. Nampak hebat Ini bukan sembarang, ini memang betul. Dan Rasulullah tu memang pembuka bagi segala perkara yang dikunci. Jadi Rasulullah ni, kalau kita nak kongsikan dia punya syama'ilnya, Masya Allah, dengan fadailun Nabi, kelebihan-kelebihan Nabi ke atas Nabi-Nabi yang lain, banyak sangatlah hadis-hadis yang dikumpulkan. Contohnya oleh Syekh Ismail An-Nabhani rahimahullah di dalam Fadailun Nabi, tak silap saya itulah kitabnya. Jadi contohnya Nabi itu diberikan ketakutan bagi musuh. Sebelum lagi lawan, musuh dah takut dah, kegerunan tu kepada Nabi. Jadi banyak yang diberikan kepada Nabi yang tak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Itu maksud Al-Fatih 5 huruf. Maka even Rasulullah SAW pun diajak naik ke langit waktu Isra dan Mi'raj, dan bertemu dengan Allah, melihat dengan mata kasarnya, melihat Allah yang tak pernah Nabi-Nabi yang lain pernah lihat. Paling dekat pun Nabi Musa AS. Tapi Nabi Musa pingsan, jadi terus Nabi dapat keistimewaan ni, pembukaan ni. Yang betul lah, Fatihah 5 huruf. Jadi kita minta dengan keberkatan kedudukan Nabi ni, Nabi Muhammad SAW, maka dibukakan jugalah pembukaan yang baik kepada kita. Wal khatimi lima sabaq, dan Nabi ini sebagai pengakhir, menutup sesuatu yang terdahulu. Iaitu Nabi-Nabi sebelumnya, dia kan khatimul anbiya, penutup Nabi-Nabi. Dan nasirul haqqi bil haqqi, iaitu Nabi yang penolong kebenaran dengan kebenaran. Jadi Nabi ini nasirul haqqi bil haqqi, dia ini penolong penegak kebenaran dengan kebenaran, bil haqqi, iaitu dengan Al-Qurannya lah, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sunnahnya. Jadi bil haqq, Nabi ini diturunkan sebagai Rasul, utusan Allah. Apa yang dibawa Al-Quran itu, kandungan-kandungan Al-Quran, dibawa akhlaknya, itu yang menyebabkan Islam itu tersebar luas, diterima orang. Nabi bukanlah ada internet macam kita dahulu, tapi dia influencer, telah influence berbilin-bilin umat manusia di satu dunia. Walaupun ada yang tak beriman, tapi sekurang-kurangnya mereka acknowledge bahawa Nabi ini seorang yang baik. Ini nasrul haq bil haq. Begitu juga kita kenalah kedepankan Al-Quran dan Sunnah, menjunjungkan Quran dan Sunnah. Kedua ini, kalau kita nak berjaya dunia dan akhirat, memanglah bil haq, dengan hak itu yang kita perjuangkan.
wal hadi ila siratikal mustaqim. Dan Nabi SAW pun nama dia, salah satu nama dia adalah Al-Hadi. Nama Nabi ni dikatakan ada lebih 200 nama. Al-Hadi ni apa? Penunjuk jalan. Beliau, iaitu baginda Nabi, penunjuk ila siratikal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Betul. Ini menunjukkan jalan lah, Al-Hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmah kepada baginda, keluarga baginda dan para sahabat sepenuhnya dan dengan kadarnya yang agung. Inilah selawat Al-Fatih. Selawat Al-Fatih. Jadi apakah keutamaan selawat Al-Fatih? Baik. Keutamaan keutamaan ini adalah salah satu daripada pendapat sahaja daripada orang-orang yang mengamalkannya, khususnya kepada yang mereka selawat ini, yang membuat selawat ini, ya. So apabila mereka lakukan ini di kalangan arifin, di kalangan wali Allah, maka mereka rasakan kehebatan selawat ini. Jadi mereka kongsikan kepada kita dan mereka sarankan ataupun prescribe bagi anak-anak murid supaya amalkan selawat ini. Jadi Islam kata tak ada ustaz, ini semua tak warid. Siapa kata selawat ini, siapa kata wajib dan tak wajib, dia tidak mewajibkan, tetapi dia hanya berkongsi tentang kehebatan rahsia-rahsia selawat berdasarkan amalan-amalan mereka. Ini dipanggil mujarrabat, itu perkara yang pernah dipraktikkan sendiri. Jadi contohnya mereka mengatakan fadilat selawat ini kalau dibaca 11 kali selepas solat fardu, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kecil dan aman tenteram jiwanya. Ini insya-Allah sebagai ijtihad. Jadi kalau 10 kali boleh? Boleh. 12 kali boleh? Boleh, silakan. Kemudian para aulia juga mengatakan dibaca 21 kali setiap hari akan diluaskan rezeki keluarganya, selamat dari kesusahan. Kita nak selamat semuanya, ahli keluarga kita daripada COVID ke apa, baca selawat. Selain daripada selawat syifa, baca juga selawat Al-Fatih. Siapa yang istiqamah selawat Fatih selama 40 hari, dosanya akan diampunkan Allah. Ini semua tajarrubat ataupun mujarrabat yang dipraktikkan oleh para ulama kita. Jadi mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan kita lah dalam selawat Fatih. Jadi Fatih ni pembukaan macam surah Al-Fatihah juga. Surah Al-Fatihah tu of course lah, itu daripada Allah SWT, itu kalamullah. Jadi untuk nak mendapatkan kelebihan yang menyeluruh, maka kita ambillah asbab-asbab sebanyaknya, sebab-sebab sebanyaknya. Contohnya, mulakan dengan Al-Fatihah. Apa-apa pun pekerjaan, mulakan dengan Bismillah, kan? Kata Nabi, kullu amrin tibalin la yubda' fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Aqala ajdam. Mana-mana urusan yang tak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan dipotong atau terputus. Apa yang terputus Ustaz? Maksudnya terputus berkat, tak ada barakah. Jadi walaupun kita mulakan urusan tu bukan ibadah, kalau kita mulakan dengan Bismillah, maka dapatlah barakah. Driving ke, naik motor ke, masak ke, buat baju ke, apa sajalah urusan kita, mulakan selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian boleh dengan Al-Fatihah. Keberkatan rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah kan maknanya pembukaan. Lepas kita dah baca surah Al-Fatihah atau sebelumnya, kita niatkan ya Allah dengan keberkatan sebab surah Al-Fatihah yang sangat agung dan mulia ini, di mana engkau turunkannya daripada bawah arsy, maka aku ambil keberkatan, jadikan sebab ya Allah dengan kemuliaan keberkatan surah Al-Fatihah, kau bukakanlah pintu-pintu rezekimu ya Allah kepada aku. Bukakanlah hatiku untuk menerima ilmu, hatiku untuk menerima cahayamu. Bukakanlah pintu-pintu rahmahmu. Al-Fatihah. Lepas tu selawat Al-Fatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasr bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Sebanyaknya mana yang mampu. Yang penting internalize, ikhlas, insya-Allah. Ikhlas selawat ke atas Nabi tu. Dengan puji-puji yang banyak. Ini selawat Fatih. Kalau selawat yang lain, selawat contohnya syifa,
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Selawat kepada Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad yang mana, yang siapa? Dia merupakan tibbil qulub, obat bagi hati, wa dawaiha, ubat bagi hati, penyakit zahir dan juga batin. Mu'afiyatil abdani wa shifaiha, begitu jugalah menjadi penyembuhan bagi badanku ni yang zahir dan abdani wa shifaiha, dan syifa lah, penyembuh kalau ada sakit-sakit apa-apa. Wa nurul absari wa dhiyaiha, begitu juga semoga diberikan cahaya bagi penglihatan aku, dan berikanlah cahaya, bukan sahaja cahaya zahir tapi cahaya basirah. Kita nak basirah tu apa? Cahaya penglihatan kerohanian, cahaya rahmah. Masya Allah. Jadi subhanallah, bolehlah diamalkanlah selawat ini. Mudah-mudahan itu sebagai daripada sebab lah untuk kita nak mendapat kebaikan di dunia dan akhirat, supaya kita berselawat lah. Okay, jadi saya akhiri tazkirah saya yang ringkas ini dengan ucapan terima kasih kerana sabar mendengar, dan semoga Allah SWT rahmati dan berkati kita. Jangan lupa untuk kongsikan video ini dan video-video baca istighfar maulid yang lain dengan hashtag selawat for life, selawat for life. Ini bila-bila selawat macam tu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.